Bismillahirrahmanirrahim. Wabatta dan telah biaskan fiha di dalamnya min daripada kulli setiap dabbah binatang melata, watasrifi dan peredaran riyah angin, wasahab dan awan, al-musakhari yang dimudahkan, baina antara as-sama langit wal bumi, la ayatin benar-benar tanda-tanda li qaumin untuk kaum ya'lamun mereka yang berakal, ya'qilun mereka yang berakal. Ayat sepenuhnya wabat fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Mana dia? Dia sampai kepada mautiha, matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-rapung di antara langit dengan bumi. Sungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Jadi punya asbabun nuzul. Ayat 164 diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, suruhlah Tuhanmu agar dia tukar bukit Safa kepada emas, supaya kami dapat menggunakan untuk melawan musuh kami. Maka Allah SWT turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW agar menjawab, sungguhnya aku akan tukar bukit Safa kepada emas. Akan tetapi barang siapa yang kufur selepas itu, akan aku azabnya dengan azab yang tidak pernah aku azab sesiapa pun dalam semua alam. Maka Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, biarlah aku dan kaumku, aku menyeru mereka sehari demi sehari. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Riwayat lagi diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan lain-lain dari Abu Duha, apabila turun ayat dan Tuhan kamu Tuhan yang satu, tiada Tuhan melainkan Dia. Ayat 163, orang-orang musyrik terpegun dan mereka berkata, satu Tuhan aja. Jika dia Nabi Muhammad SAW benar, maka hendaklah dia datangkan bukti. Maka turun ayat ini, ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Turun ayat ni, mereka kata Tuhan tu satu saja. Maksudnya macam mana? Takdirkan alam begini punya luas sedangkan dia satu. Kalau betul dia Tuhan satu mentakdirkan alam, tunjukkan bukti. Turun ayat. Yang mula-mula tadi orang kafir kata tak jadikan emas bukit Safa, macam-macam minta
Allah kata jawab, Allah akan kabulkan. Duit siapa akan jadi emas. Tapi ingat, kalau sekiranya mereka kufur juga, mereka akan diazab, azab yang tak pernah diazab, azab yang sangat panjang. Tapi tetap. Jadi Nabi takut umat dia, Nabi sayang, Nabi kata, ya Tuhanku, biarkan aku menyeru mereka hari demi hari. Salah, usah buat macam inilah. Nabi tolak lah. Jadi itulah turunnya ayat ini. Jadi ayat ini membuktikan kebesaran Allah. Ayat ini itulah yang pertama tadi, Nabi akan seru menerangkan kebesaran Allah bagi orang yang ada akal fikir. Kemudian yang kedua riwayat tadi menerangkan kalau nak bukti, ini dia bukti. Jadi sekarang kita boleh kira berapa kebesaran Allah dalam ayat ini yang kita boleh lihat dengan mata dan boleh fikir dengan akal. Pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh. Satu. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Lihatlah macam mana Allah jadikan langit yang tidak bertiang, tak gugur. Padahal langit, Masya Allah, macam-macam cakrawala yang besar-besar. Bumi yang bulat, manusia boleh hidup. Bumi yang air lebih banyak dari darat, laut lebih besar dari darat. Tapi makhluk-makhluk yang tak boleh masuk dalam air boleh hidup, tak boleh kira. Jadi bukan tengok ini saja, tahu, kaji. Di sini nampak kebesaran Allah. Itu yang kita sudah dengar. Untuk kuatkan iman kita, lihat alam ini, kaji. Bukan mengaji, kaji. Ini ajaran Islam. Pertama. Kedua, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran malam pada siang. Ada gelap, terang, terang datang gelap. Macam mana tu? Macam mana tu? Ini kebesaran Allah. Tiga, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sampai situ nombor tiga. Kapal yang berlayar di laut yang membawa muatan untuk manfaat manusia. Takkan kamu fikir kapal tu dah berat, bawa lagi macam-macam khazanah untuk manfaat manusia. Tak tenggelam, terapung. Kita tak seberat kapal, masuk ke air, terus tenggelam. Subhanallah, kebesaran Allah SWT. Suruh lihat, fikir. Kemudian yang keempat, wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Allah turunkan hujan ni, hidupkan yang mati di bumi. Awak boleh buat kajian, awak boleh buat testing. Nanti bulan 6, bulan 7 musim panas ni, tak depan ni rumput kuning tu. Rumput kuning. Tiap-tiap hari awak buat skill gitu, pagi awak jurus air, tengah hari awak jurus air, petang awak jurus air. Dalam 1 minggu atau 2 minggu, hidup tak? Hidup tak? Hidup. Benda tu dah kuning, mati. Tapi kalau hujan turun, itu apa yang ada pada hujan? Mana bumi yang kering, mana pokok-pokok yang dah nak mati, hujan turun, hidup. Tapi kita siram air, pasal kurang kan? Kalau lepas hujan turun ni, awak tengok tempat-tempat yang ada tumbuh-tumbuhan hijau, cantik hijau, segar selepas hujan. Dan saya dah cakap dengan awak dulu heran. Tapi kadang-kadang kita cakap baru dia heran. Kadang-kadang tak heran, dia tak pernah tengok. Hujan ni turun, kita kalau ada air, satu bali kata kita curah, kumpul, kecuali taruh tapisan, baru dia berkecah-kecah. Tapi hujan awak tengok turun sebatang-sebatang kok. Terus sebatang. Dengan hujan lebat awak tengok, dia bukan mencurah-curah. Hujan turun mencurah-curah.
Kan? Hujan turun sebatang. Tak ada dalam kamus. Tapi itulah kenyataan. Macam ada saringan, ada apa, tapisan. Lepas tu air satu kali turun, apa kata orang, selompok lah, apa, berkumpul, mana boleh pecah-pecah. Kecuali awak taruh kipas angin, awak turunkan air, lari. Tapi tak ada macam cantik macam tu. Apa lagi kita nak tengok kebesaran Allah. Semua nampak kebesaran Allah. Kenapa nak lari dari Allah ni? Kenapa nak derhaka kepada Allah? Kenapa tak mengenal Allah? Kenapa nak syirik kepada Allah? Nampak semua apa yang kita lihat, semua tak ada. Tapi mau fikir. Baik kan? Jadi wabata fiha min kulli dabbah. Tulis saja jadi berapa kebesaran Allah yang perlu kita buat kajian supaya kita nampak terang jelas. Allah biarkan, apa nak cakap biar? Banyak, memperbanyakkan binatang-binatang yang melaju. Padahal kalau kita fikir akal, semut ni satu kali awak spray habis tau. Dia kecil, tapi campur dengan kita ni yang agak dipandang macam gergasi lah, macam jaya lah. Pijak dia boleh mati, pijak lenyek sikit mati. Tapi dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Kat mana lah awak taruh gula, dia datang. Siapa kasih tahu dia tak tahu. Yang saya suruh tanya, memang tak boleh jawab. Tapi bukan apa, suruh fikir. Macam mana semua kita tahu sini ada dia. Okeylah kat dapur, kat mana-mana meja makan, awak cuba taruh gula dekat baju. Dia tahu ni kain baju, mana ada gula kat dalam. Tapi bila awak taruh, dia datang. Bau bau. Bila cerita dia tak mau fikir, suruh bau. Dulu kucing dibuang dan 3 hari tak balik, jadi dia balik pun bau. Asyik bau je. Ni burung, awak tahu kalau dekat lampu merah, kalau lori sampah dia turun tu, itu mungkinlah bau lori sampah tu. Sebenarnya semua ayat la ayatin liqaumin yaqilun. Bukti ayat kebesaran Allah bagi kaum yang mendengarkan. Dia akan berfikir, siapa tulis? Dalam kita punya lemari baju pun si semua boleh berbau. Tak main bau, si Jomi punya bau. Kalau kat dapur tu okeylah tempat dia. Dalam baju awak testing, taruh gula. Baju kita, baju budak-budak ni makan apa benda manis, tak usah cuci, awak simpan, awak buka semua-semua. Semua kau kat baju pun kau tahu ada makanan rezeki kau. Siapa kasih tahu kau? Wa batta fiha min kulli dabbah. Allah berdiakkan binatang-binatang yang berlaku. Walaupun dibunuh oleh manusia beramai-ramai, tapi masih ramai, masih banyak kuman-kuman yang ada. Dah berapa dah? 5. 6. Wa tasrifir riyahi was sahabi musakhari baina sama'i wal ardh. Tiupan angin, awan yang ada, yang terapung antara bumi, antara langit dan bumi. Awan yang terapung. Kita kat sini, kita nampak awannya atas kepala kita. Kita naik kapal terbang, kita nampak awan tu terawang-rawang, terapung. Allah, siapa tahan awan tu tak jatuh. Jadi ni semua ayat. La ayatin liqaum yaqilun. Bergurau-gurau sebab apa yang saya dah cakap. Kalau cakap tadi agaknya awak mudah-mudahan tak jelak lah. Kita ni mesti kerap-kerap tambah iman. Ada tak? Kerap-kerap, bukan 1000 sekali. Kerap tu terserah hari-hari, satu hari berapa kali.
Pasal banyaklah ceritanya iman kita mesti kuat menghadapi ujian, cubaan, terutama umur yang makin meningkat. Bila umur meningkat, macam-macam cerita datang. Tak payah awak nak cerita orang lah. Jadi kalau awak cakap, oh saya sakit kaki, orang pun sakit kaki. Oh saya sakit lutut, orang pun sakit lutut. Ini biasa. Umur tengok berapa, umur mainkan peranan. Jadi iman mesti kuat. Kalau iman tak kuat, habis kita pergi ibadat, nanti jadi tebu. Makin panjang, makin tawar. Jadi itulah dikatakan salah satu saya dah terangkan, nak kuatkan iman, lihat alam kaji. Ini dah tadi ada berapa? 5, 6 kebesaran Allah. Tak nampak ke? Betul, ini bertambah kuat iman kita kepada Allah. Baik, malam ni pelajaran kita apa? Akhlak saja. Ulum hadis.